Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpahan nikmat Allah ta'ala berikan kepada kita peluang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amma ba'du. Alhamdulillah sumalhamdulillah, hadirin dan hadirat insya-Allah yang mana baru masuk tolong komen clear tak clear, tolong komen clear tak clear suara, tolong komen sat clear tak clear suara, dan kawasan mana clear insya-Allah. Malam ni kita nak bicara tentang satu tajuk iaitu ujian yang datang ini adakah ujian dalam bentuk bala ataupun ujian dalam bentuk yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kuliah kita pada malam ini dianjurkan oleh surau An-Nur Seremban fasa 3A. Jadi insya-Allah sama-samalah kita like, kita share kuliah tersebut insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga kita dirahmati dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baru masuk ahlan wa sahlan, yang baru masuk ahlan wa sahlan insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, likulil imma. Allah Taala sebutkan dalam bermaksud apa dia? Setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran yang mana manusia ini akan sibuk. Di dunia pun mereka sibuk, bahkan berada di negeri akhirat lagilah mereka akan sibukkan diri mereka dengan melakukan benda-benda yang dilalaikan. Benda-benda yang melalaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah hufatan urratan ghurla. Qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ya Aisyatul amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, wahai ayahku. Wahai Rasulullah tanya, wahai Rasulullah. Aisyah isteri dia. Wahai suamiku, ya Aisyah. Aisyah kata kepada Rasulullah, wahai suami aku. Wahai Rasulullah, adakah lelaki dan perempuan ketika itu saling berpandangan? Lalu Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, urusan mereka ketika itu lebih dahsyat daripada hanya sekadar saling pandang. Yakni satu hari Nabi SAW bersabda kepada Sadatina Aisyah radhiyallahu an. Kata Sadatina Aisyah, wahai Aisyah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah bila bangun di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, adakah manusia ni, kata Aisyah, akan memandang satu antara satu sama lain? Hang tengok aku tengok hang. Bahasa kita tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW pun bersabda, Nabi SAW pun bagi tahu, wahai Aisyah, waktu ketika mana berada di padang mahsyar itu, kita ni dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan kelang kabut dengan urusan sendiri. Dalam keadaan kelang kabut.
Tak fikir dah. Apa hang telanjang ke, hang tak pakai baju ke, hang tak fikir dah. Yang fikirnya bagaimana urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah aku ni lepas nak jawab dengan Allah? Adakah aku ni lepas bila Allah Taala tanya empat perkara ni, adakah kita lepas daripada soalan-soalan tersebut? Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tanya kita sendiri 4 perkara. 4 perkara akan ditanya oleh Allah Taala kelak satu hari nanti. Allah Taala tanya sendiri, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang baru masuk tolong komen clear tak clear. Yang baru masuk tolong komen clear tak clear surah. InsyaAllah sama-sama kita sebarkan, sama-sama kita minta share. Saya minta sangat jasa baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pakat share kuliah kita pada malam ni. Pakat share seorang sikit insya-Allah. Moga bermanfaat pada kita semua. Hadirin dan hadirat. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada 4 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah. Dalam kubur, malaikat tanya soalan lain. Malaikat tanya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma ikhwanuka. Itu malaikat tanya. Tetapi di hadapan Allah, Allah akan tanya kepada kita 4 benda. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bertanyakan kepada kita, apa yang kamu buat dengan umur yang kamu ada. Umur yang kita ada, apa yang kita buat? Allah Ta'ala tanya. Daripada umur yang kita ada ni, dengan apa yang kita habiskan? Berapa ibadat yang kita buat? Dengan umur yang ada ni, berapa banyak ibadat yang kita buat pada Allah? Allah bagi panjang usia kita 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berapa banyak ibadat yang kita buat kepada Allah? Adakah kita guna umur kita untuk menyakiti hati orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tanya umur kita, apa yang kita buat? Ni waktu-waktu PKPB ni, waktu pakat duduk rumah, tak boleh nak keluar pergi mana dan sebagainya. Apa yang kita buat dengan umur yang kita habiskan bagaimana umur kita? Kita guna umur kita ni nak habiskan macam mana? Adakah kita ni bertadarus Al-Quran? Adakah kita sentiasa bertasbih, berpujian-pujian kepada Allah? Adakah kita ni guna anggota badan kita untuk buat benda-benda kebajikan? Tolong isteri, tolong dan sebagainya, memudahkan urusan orang. Ni, Allah Ta'ala akan tanya pada kita tentang umur kita, apa yang kita buat. Sekarang umur kita dalam keadaan kita mempunyai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dalam masa yang sama kita ada harta benda, ada duit ringgit, ada pangkat, ada darjat, ada handphone, ada rumah. Allah Ta'ala tanya pada kita apa yang kita buat dengan benda tersebut. Yang pertama, Allah Ta'ala tanya kepada kita tentang umur kita. Allah Ta'ala tanya tentang umur kita. Apa yang kita buat dengan umur kita. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong komen sikit, clear tak clear nah? Podison clear, alhamdulillah, insya-Allah. Kuliah kita malam ni dianjurkan surah An-Nur fasa 3A Seremban. Jadi insya-Allah pakak-pakaklah kita share. Pakak-pakak kita share, pakak-pakak kita ni kita sebarkan. Alhamdulillah, Melaka clear dan sebagainya. Kita kembali balik. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut pada dia, golongan yang ketiga, kata ada 4 yang akan ditanya oleh Allah Taala ni. Apa dia? Yang pertama tadi berkenaan dengan umur kita. Allah Taala tanya berkaitan dengan umur kita. Yang kedua, Allah Taala akan tanya kepada kita. Apa dia? Yang kedua, Allah Taala tanya kepada kita, apa yang kita buat dengan ilmu yang kita ada. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Hatta sekalipun ilmu kita ada ni tuan-tuan, sedikit je. Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan ilmu yang kamu ada? Kamu tahu ilmu ini kamu tak sebarkan pada orang lain. Kamu tahu ilmu ini kamu bakhil, kamu tak sampaikan kepada orang. Ataupun orang nak panggil kamu mengajar, kamu kena bayarkan, kamu minta bayaran sekian-sekian. Na'udzubillahi min dzalik, tuan-tuan.
minta simpang. Allah Ta'ala tanya pada kita, apa yang kita buat dengan ilmu kita? Hari ni kita kena mula dah. Apa dia? Ilmu yang kita ada, ilmu yang kita perolehi di mana-mana, tak kira lah malam ni ke, bila-bila masa ke sebelum ni ke, siapa-siapa dapat ilmu, cara yang paling mudah untuk kita sebarkan ilmu kita ni, cara yang paling mudah untuk kita sebarkan apa dia? Cara yang paling mudah iaitu kita dapat ilmu, kita tulis di platform-platform media-media sosial. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada ni, kita ada tu, ada ni dan sebagainya. Gunakan, manfaatkan platform tersebut untuk kita melakukan saham-saham akhirat, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat saham akhirat ni, tuan-tuan. Banyakkan buat saham akhirat. Kita tahu apa dia? Malam ni kita belajar tentang 4 soalan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kita pun malam sekali lepas habis kuliah maya ansyak apa semua sekali duduk saja-saja tulis balik. Oh, malam ni hari ni saya nak share 4 perkara yang Allah habis sebut akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak sehari nanti. Sebar. Walaupun orang terscroll tengok. Oh, orang scroll je. Dapat pahala pada kita, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah. Mudahnya kita nak buat pahala. Cuma kita je tak mau, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah. Yang kedua Allah Ta'ala tanya tentang ilmu kita. Yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan harta benda kamu? Apa yang kamu buat dengan harta benda kamu? Kamu memiliki sebuah telefon, kamu ada 2 buah telefon, kamu ada 10 buah telefon, kamu ada kereta 10 biji, kamu ada motor, kamu ada kenderaan tu. Apa yang kamu buat dengan harta benda kamu? Adakah kamu keluar pagi, balik petang, balik malam, cari rezeki, tetapi kamu tidak mengeluarkan zakat? Kamu tidak memberikan zakat. Kamu tidak membantu orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Harta benda kita. Kereta kita tak guna untuk jalan kebaikan. Esok Allah Ta'ala tanya, wahai kereta, adakah Tuhan kamu ni bawa kamu pergi kebajikan? Kereta pun jawab, ya Allah, wahai Tuhan aku, tak ada Tuhan aku ni tak pernah bawa aku, wahai Allah. Azablah dia, ya Allah. Seksalah dia, ya Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu kita ni bila kita nak buat satu-satu perkara dosa, kita kena ingat yang mana setiap yang ada di kelilingin kita ni, pakaian kita, spek mata kita, beg kita, kepiah kita ke, jubah kita ke, baju kita ke, kunci ke, semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak satu hari nanti. Akan jadi apa dia? Akan jadi saksi di hadapan Allah kelak satu hari nanti, tuan-tuan. Akan jadi saksi. Allahu Akbar. Yang keempat, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita. Allah Ta'ala tanya kepada kita apa dia? Apa yang kamu buat dengan anggota badan yang kamu ada? Allah bagi kaki, Allah bagi tangan, Allah bagi perut, Allah bagi segala-galanya kepada kita. Adakah kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur? Adakah kita ni menjadi hamba yang sentiasa redha akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW bersabda. Apa dia Nabi sebut? Kamu sekalian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun. Mendengar kata-kata itu, seorang wanita bertanya, adakah sebahagian kita pada masa itu akan melihat aurat sebahagian yang lain? Nabi SAW menjawab. Nabi jawab apa? Nabi jawab, wahai fulanah, setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang hanya menyibukkan dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa dia sebut? Di kalangan kita pada waktu ni tak fikir dah. Tak tengok dah aurat orang waktu tu. Hang pakai ke, hang punya besar ke, aku kecil ke, hang telanjang, hang tak ada telur ke apa kan. Dia tak fikir dah. Waktu tu dia tak fikir dah. Dia tak memikir dah. Apa dia Nabi sebut? Kerana pada waktu itu ada urusan yang paling besar, kata Nabi SAW. Urusan dia apa dia? Urusan dia memikirkan sama ada aku ini layak masuk dalam syurga ataupun aku ni tempatnya dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya minta hamba Allah yang share pada malam ni dikurniakan syurga Firdaus tanpa dihisap. Komen amin, tuan-tuan, dan dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta share tuan-tuan, malam ni view tak tinggi buat apa? Selalunya tinggi tuan-tuan. Minta pakai share sikit nah. Cakap pakai share. Yang dah share tolong komen dan share insya-Allah. Kita sebarkan. Kita sebarkan. Supaya apa dia? Supaya kita ni menjadi hamba Allah yang bertakwa. Waalaikumsalam warahmatullahi pada yang memberi salam. Kuliah kita santai je. Kuliah online santai pada malam ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Kembali balik. Waktu tu kita tak fikir dah. Tak fikir dah. Tu kita hidup atas dunia ni tuan-tuan. Banyak keaiban. Seandainya Allah buka aib kita ni tuan-tuan malu. Tu Nabi Adam alaihi salam pernah bagi tahu. Nabi Adam alaihi salam pernah bagi tahu. Apa dia dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa dia? Nabi Adam ni sangat iri hati dengan umat akhir zaman. Nabi Adam sangat iri hati dengan umat akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Nabi Adam ni tuan-tuan, dia buat satu kesilapan. Kita dengan para nabi, dengan rasul-rasul, dengan orang yang soleh-soleh, orang-orang yang hebat, kita tidak boleh mengatakan mereka melakukan dosa di sisi Allah. Kita tak boleh habaq kata mereka buat dosa. Tak boleh. Kita nak kena guna bahasa yang baik. Apa dia? Kita menggunakan mereka melakukan kesilapan di sisi Allah. Mereka melakukan kesilapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita guna kalimah kesilapan. Insya-Allah tuan-tuan. Kita insya-Allah guna kalimah tu. Nabi Adam kata apa dia? Aku cemburu dengan umat akhir zaman. Aku ni bila Allah Ta'ala lemparkan turun di India. Nabi Adam tu bila dikeluarkan daripada syurga, turun sampai India. Isteri dia, Siti Hawa, nek moyang kita namanya Hawa, diturunkan di Jeddah. Di Jeddah. Iblis pula turun di Basrah. Tu dia. Lempar. Apa Nabi Adam sebut? Aku ni duduk di India ni, bertaubat hari-hari tak diterima oleh Allah Ta'ala. Hari-hari aku bertaubat tak diterima. Tetapi apabila aku berpindah ke Jeddah, ni Mekah ni, pindah-pindah aku bertaubat, Allah Ta'ala terima. Asbab apa dia? Asbab aku nampak kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap perisai, setiap dinding-dinding yang ada di arasy Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan guna kalimah tu, Allah ampunkan dosa. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Kita hari ni, apa Nabi Adam nak sebut? Kita hari ni tak kira kita berada di mana. Tak kira kita berada di mana, kita bertaubat, kita minta ampun pada Allah. Allah akan menerima keampunan kita. Nabi Adam kena pergi ke Mekah, baru Allah Ta'ala terima. Punya hebat, punya sayangnya. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Allah Ta'ala beri peluang tuan-tuan. Allah bagi peluang pada kita ni untuk kita bermuhasabah. Untuk bermuhasabah. Jangan hidup di atas dunia suka nak mencari kesilapan orang. Jangan hidup di atas dunia suka nak mencari kesilapan orang. Sungguh rugi bila mana kita hidup di atas dunia mensuka mencari silap, sungguh rugi besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bukan baik sangat tuan-tuan, kita ni bukan baik sangat. Kita ni hamba Allah yang penuh dengan dosa. Kita ni hamba Allah yang penuh dengan maksiat. Kita hamba Allah ni penuh dengan segala benda-benda yang kita ni kadang-kadang kita tak jangka benda tu kita buat. Hak kita duk rasa baik, kita duk rasa kita ibadat banyak, hak kita duk rasa kita ni semayang banyak, dalam masa yang sama kita buat dosa, kita tak terasa. Allahu Akbar. Dosa ni tuan-tuan, kita makin hari makin buat tak terasa apa. Bagaimana kita nak tahu kata kita buat dosa? Antaranya apa dia? Apabila hati kita dah mula malas nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mula malas nak beribadat kepada Allah. Mula tak mau buat amal ibadat. Mula jauh dah dengan majlis-majlis ilmu, dengan kuliah-kuliah agama, jauh dah diri kita. Jauh dah diri kita. Jauh dah kita dengan Allah. Allahu Akbar tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh kita dengan Allah tuan-tuan.
Antara kita makin jauh ni apa dia? Rezeki kita kurang berkat, masa kita kurang cukup kadang-kadang tuan-tuan. So kita ni apa dia? Nabi ajak pada kita sunnah yang paling besar apa dia? Solat di awal waktu. TM hadir. TM ni di mana? Nah, ada sahabat kita komen. TM ni di mana? Cuba komen tengok tahu mana TM ni. Kok boleh jalan pergi kot tu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah dan share. Terima kasih yang share. Tuan, kembali balik bab kita. Kita ni malah ibadat tu kalau kita tengok sunnah Nabi SAW yang paling besar apa dia? Sunnah Nabi yang paling besar iaitu kita ni apa dia? Yakni kita solat di awal waktu. Tu dia tuan-tuan. Solat awal waktu dengan solat berjemaah. Dua benda ni jangan tinggal. Siapa-siapa solat di awal waktu, tuan-tuan. Bila kita solat di awal waktu ni, saki masa dia kita rasa lama. Siapa-siapa yang solat di awal waktu, tuan-tuan, dia akan rasa, lamanya bila nak masuk waktu asar ni, contoh. Sebab apa? Sebab dia tunai di awal waktu. Bayangkan kalau dia buat lewat waktu, tengok-tengok jam, Allah mak dekat nak asar dah ni, tak dah sembahyang ni. Allah. Nak kata apa dia? Keberkatan waktu tu tidak ada. Tetapi jikalau kita solat di awal waktu, akan dikurniakan keberkatan masa kepada diri kita. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, habaq pada kita hidup di atas dunia ni sekadar apa dia? Kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala bagi peluang kepada semua manusia boleh bernafas, boleh duk bau, boleh duk orang kata duk buat amal kebajikan, boleh duk buat amal soleh lagi tuan-tuan. Tanda apa? Tanda Allah Ta'ala nak kita ni dekat dengan dia. Tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Tanda Allah Ta'ala rindukan kepada dia tuan-tuan. Kita ni kena banyak bermuhasabah. Kita kena banyak bermuhasabah. Kita kena banyak bermuhasabah. Lah ni Allah Ta'ala bagi PKP pada kita ni tuan-tuan. Allah bagi PKP pada kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah bagi PKP kat kita ni, tujuan dia Allah Ta'ala nak suruh kita sedar. Yang mana dulu ni disebabkan datangnya COVID-19 ni sebab apa? Antara puncanya sebab kita lalai dengan Allah. Antara puncanya sebab kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, insya-Allah yang baru masuk tolong share dulu tuan-tuan, tolong share. Saya rasa Facebook kita malam ni agak terkena bang sikitlah. Jadi insya-Allah tak apalah, kita sebarkan ilmu kita insya-Allah. Kuliah kita pada malam ni dianjurkan oleh surah An-Nur Seremban. Jadi siapa-siapa nak menyumbang bolehlah pergi ke page surau ni, surah An-Nur Seremban fasa 3A insya-Allah. Hadirin dan hadirat, tu nak kata nak sebut pada kita. Solat di awal waktu. Bila kita solat awal tu, keberkatan tu ada. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sebutkan lagi, bangun di padang mahsyar semua dalam keadaan bertelanjang. Telanjang tuan-tuan. Hidup di atas dunia sekarang ni kita boleh tutup dengan baju kita. Hang duk buat benda-benda yang tidak berfaedah. Duduk di rumah minum air ketum. Contoh. Duduk di rumah tak pernah puasa. Contoh. Duduk di rumah duk buat maksiat mata. Sambil duk tengok telefon, tengok maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Duk di rumah kerja buat maksiat ya. Mengumpat orang, maki hamun orang, mencela, mengutuk dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik tuan-tuan. Yang dirahmati oleh Allah. Yang baru masuk, minta share dulu. Share dulu. Saya minta. Yang mana dah share, tulis komen dan share. InsyaAllah. Kita sama doakan yang share dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa dihisap. InsyaAllah. Dan nanti rahmati oleh Allah. Tu 4 benda tadi saya sebut di awal tadi apa dia? Yang pertama Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kita buat dengan umur kita? Yang kedua Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kita buat dengan ilmu yang kita ada? Yang ketiga Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kamu buat dengan harta benda yang kamu ada? Yang keempat, Allah Ta'ala tanya kepada kita, apa yang kita buat dengan anggota badan yang kita ada? Adakah tangan kita duk ambil harta benda orang? Adakah tangan kita suka duk pergi sepak orang? Adakah tangan kita selalu pergi pukul orang? Dan sebagainya. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW. Nabi sebut apa dia? Ada satu orang perempuan Muslimah yang paling terbaik. Tuan-tuan,
Ada orang VVIP ni tuan-tuan, golongan VVIP ni hebat. Kawan ni ibadat dia punya banyak. Nak banding dengan kita, dia lebih lagi ibadat dia. Allahu Akbar. Ha? Ibadat dia hebat tuan-tuan di sisi Allah. Pagi, petang, siang, malam, mulut berzikrullah. Tapi ada satu hari tuan-tuan. Bukan 10 hari. Bukan sebulan. Bukan setahun. Satu hari je. Satu hari saja tuan-tuan. Satu hari ni, dia berjalan, dia nampak seekor kucing, dia ambil batu, dia punggai kucing tu. Kena kucing tu. Kemudian apabila dia meninggal dunia, Nabi bermimpi yang mana si fulanah ini tempatnya ditempatkan dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tempat dia mana? Dalam neraka Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Hak ibadat-ibadat banyak tak terpakai. Sebab apa? Sebab hidup kita sentiasa menzalimi orang. Allah, tak terpakai tuan-tuan, tak terpakai. Jadi kita jangan hidup menzalimi orang. Nah, tu guna anggota badan kita. Sebelum anggota badan kita diambil semula oleh Allah Ta'ala, guna anggota badan kita. Guna anggota badan kita. Guna anggota badan kita untuk apa dia? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab apa? Sebab anggota badan kita akan menjadi saksi kelak satu hari nanti. Akan jadi saksi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kaki kita berjalan tempat maksiat akan menjadi saksi. Tangan kita pergi ke tempat orang kata mengambil harta benda orang tanpa minta izin. Akan jadi saksi tuan-tuan. Allah, apakah kita sudah mempunyai banyak amalan untuk kita diperhitungkan kelak satu hari nanti tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tu. Para ulama para ulama apa dia? Para ulama berkata, para ulama bagi tahu, pada hari kiamat setiap hamba akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mempunyai seluruh anggota badan yang dimilikinya ketika dia lahirkan. Ni para ulama sebut apa dia? Apabila di negeri akhirat, bila bangun daripada kiamat, bila bangun, Allah Ta'ala kembalikan kita di dalam keadaan bentuk cukup sifat dia. Keluar daripada perut mak dia, dia ada telinga, dia ada kaki, dia ada tangan. Tetapi bila besar je, dia kudung tangan dia. Sebab apa? Aksiden. Putui tangan, kaki putui, hidung cabut, mata buta di dunia ni. Tetapi di akhirat esok kita bangun dalam keadaan cukup sifat seperti mana kita lahir. Seperti mana kita lahir. Walaupun kita ni apa dia? Walaupun seseorang itu berkhatan, orang kata berkhatan. Berkhatan. Masuk jawi. Orang Kedah dulu duk kata budak-budak ni bila nak masuk jawi ni. Macam bersunat. Walaupun dia bersunat dah putih dah kena kerat. Esok di padang mahsyar cantum balik. Allahu Akbar. Cantum balik di padang mahsyar. Punya hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya hebatnya tuan-tuan. Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala maha berkuasa. Manusia ni tak ada apa-apa tuan-tuan. Manusia ni tak memiliki apa atas dunia ni. Hak kita duk ada ni, semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita pinjam. Tujuan untuk kita menyedari yang mana dunia ini hanyalah sekadar persinggahan. Bukanlah hak milik kekal kita. Tuan-tuan yang mana baru masuk, minta tolong follow dulu page saya, UAS Tube insya-Allah. Moga-moga bermanfaat pada kita semua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Semoga bermanfaat pada kita semua insya-Allah. Semoga bermanfaat pada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kembali balik. Oleh yang demikian, sesiapa hilang salah satu anggota badannya, maka kelak akan dikembalikan semula pada hari kiamat, termasuk orang yang bersunat.
Tu hidup di atas dunia ni tuan-tuan apa dia? Hidup di atas dunia ni, kita ni apa dia? Hidup di atas dunia, bukan ujian yang Allah Ta'ala bagi ni, ujian yang datang, bukanlah untuk kita jauh dengan Allah. Ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita hari ni, hak kita duk kena COVID-19, duk kat rumah belaka. Tak boleh keluar pergi mana? Ujian ni. Nak cari rezeki. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bertalu-talu mesej masuk di page saya ni. Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya nak beli asas makanan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalaulah Allah Ta'ala bagi rezeki saya ni. Kaya jutawan tuan-tuan. Tak kisah boleh bantu tuan-tuan. Allah uji juga kita sama rasa ujian tersebut tuan-tuan. Moga kita ni Allah Ta'ala berikan syurga dengan balasan dengan ujian yang kita dapat ni. Tu ujian kita ni bukanlah ujian untuk kita jauhkan diri kita dengan Allah, tetapi ujian untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala apa dia? Bila kita ni setiap hari, Allah Ta'ala nak kita ni sentiasa berzikrullah. Allah nak kita ni sentiasa memperingati dia. Allah nak kita ni sentiasa sebut nama-nama dia. Bangun pagi, tak mau semayang sunat, panggil Allah Ta'ala. Panggil macam mana? Bangun-bangun pagi tu Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil Ya Allah. Panggil Allah. Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Masih dapat rezeki, masih dapat nikmat Ya Allah. Terima kasih Ya Allah. Boleh duk makan, minum, boleh kencing, berak dan sebagainya Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kena minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah tuan-tuan. Kena banyak memperhitungkan, kena banyak kena ingat. Yang mana dunia ini, kalau kita tengok perkataan dunia, perkataan dunia asalnya daripada perkataan ad-dunu. Apa maksud ad-dunu? Ad-dunu ni bermaksud singgah sebentar. Ad-dunu bermaksud singgah sebentar. Kita mai di dunia ni singgah. Bila singgah, kita kena isi perut. Bila singgah R&R, kita mesti makan. Kita mesti kencing, mesti berak dan sebagainya. Mesti isi minyak. Maksud dia, kita hidup atas dunia ni persinggahan. Singgah bermaksud, singgah untuk mencari keredaan Allah. Singgah untuk mencari keredaan Allah. Singgah untuk mencari keredaan Allah. Singgah untuk cari redha Allah. Bagaimana nak cari redha Allah? Kena sentiasa bertafakur. Kena sentiasa mujahadah. Kena sentiasa, kena ingat. Yang mana hidup di atas dunia ni, kesempatannya satu kali ya. Yang lain, Allah Ta'ala akan uji kita. Tu dia. Kemudian. Tu hidup atas dunia ni tuan-tuan. Saya teringat kalam daripada satu orang sahabat. Nama dia Abdullah. Dia kata apa? Kita hidup di atas dunia. Kita hidup di atas dunia. Kita kena banyak memberi. Kena banyak beri sedekah. Beri makan. Beri pakaian. Siapa-siapa rajin buat 3 benda ni tuan-tuan. Apa dia? Sedekah duit. Sedekah makanan. Sedekah pakaian. Bukan jari tengah nah. Bukan jari tengah. Nah. Siapa-siapa hidup atas dunia. Beri duit. Beri pakaian, beri minuman, makanan. Esok bangun di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan beri pakaian kepada dia. Allah Ta'ala akan beri minuman pada dia. Allah akan beri makan kepada dia. Hidup atas dunia kena buat lagu tu. Bagi barang pula, kena bagi barang yang baru. Kena bagi barang yang elok. Kena bagi barang yang terbaik. Barang bukan barang yang dah, barang yang terbaik. Pakaian baru beli. Beli bagi ke orang. Ustaz, saya ada beli jubah. Ustaz tolong bagi alamat. Saya nak post kat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz tu pakai dapat pahala pada kita. Ustaz, saya nak bagi kain ridak. Kain selendang ni. Harap Ustaz guna. Alhamdulillah. Kita sedekah harta benda pakaian. Esok di akhirat. Kita bangun di akhirat. Allah akan memberi pakaian kepada kita. Bangun di padang mahsyar. Allah akan beri pakaian kepada kita tuan-tuan. Pakaian hebatnya. Pakaian daripada syurga. Pakaian daripada syurga.
Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru masuk ahlan wa sahlan, minta tolong share terlebih dahulu. Minta tolong share, kita pakat-pakat share, kita sebarkan. Kuliah kita dianjurkan surau surau An-Nur fasa 3A Seremban. Jadi insya-Allah siapa-siapa nak menyumbang, bolehlah tengok akaun bank yang ada dalam komen ni insya-Allah. Allahu akbar, rindu kita. Allah, tuan-tuan, ada lagi 154 hari lagi kita nak jumpa Ramadan. Ya Allah, seronoknya Ramadan nak datang ya Allah. Semoga Ramadan yang akan datang ini kita dapat solat berjemaah di masjid. Kita dapat bertarawih di masjid. Kita dapat melakukan qiyamul lail. Kita dapat melakukan tadarus selepas tarawih. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup atas dunia ni pakat-pakat bersabar. Nah, tu kita hidup atas dunia ni kena banyak buat kebajikan. Hidup atas dunia ni kena banyak buat benda-benda yang baik. Hidup atas dunia ni kena banyak. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah duk peringat tentang hari kiamat ni banyak. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala duk peringat tentang kisah-kisah yang ada di padang mahsyar ni banyak. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kisah yang akan berlakunya, dahsyatnya kiamat kelak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Minta Allah simpang. Minta. Allah Ta'ala cerita lah, tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita nak bagi kita faham. Tapi manusia hari ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita. Masjid tak boleh buka, masjid tutup hanya berapa daerah saja. Antaranya negeri Kedah, negeri Penang, negeri Melaka yang boleh solat berjemaah, yang kuliah berjalan 24 jam. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Kita hari ni bersyukur kerana masih ada, masih ada apa dia? Kuliah online. Pakat-pakat masuklah kuliah online, tuan-tuan. Pakat-pakat masuk, duduklah sat, walaupun kita sebentar, singgahlah sat dalam kuliah online ni. Semoga dalam kuliah online ni ditulis nama-nama yang hadir kuliah online ni sebagai sebahagian daripada penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kita ni, tuan-tuan, hidup atas dunia ni kena tunaikan rukun Islam kita. Sembahyang, lagi apa lagi, puasa, bayar zakat, lagi apa lagi, macam-macam lagi rukun Islam yang 5 tu. Jangan kita syirik pada Allah, jangan kita kufurkan. Tu kita kena banyak bertaubat pada Allah. Kita kena banyak minta ampun dengan Allah. Kita kena banyak minta maaf dengan Allah. Supaya apa dia? Supaya Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala musibah. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala wabak penyakit yang tak diingini, tuan-tuan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi peluang. Tak semua orang dapat peluang, tuan-tuan. Tak semua orang dapat peluang. Ada orang bila dia meninggal baru dia rasa menyesal. Ya Allah, tu yang Allah Ta'ala sebut dia, Rabbana absarna wa sami'na faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah dengar, kami telah tengok azab-Mu ya Allah. Kami telah dengar dah azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami atas muka bumi. Faraji'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami atas muka bumi. Untuk apa dia? Fa'asaddaqa. Yakni apa dia? Kita minta pada Allah untuk bangun, untuk bersedekah. Bukan bangun untuk semayang. Bukan bangun untuk kita baca Quran. Tapi kita bangun untuk bersedekah. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Amalan yang paling simple apa dia? Amalan yang paling kecil ialah bersedekah. Kita bangun nak minta sedekah je. Kita bangun nak minta tu je. Kita bangun nak minta ni je. Minta apa dia? Minta bersedekah. Tak bangun minta nak semayang. Tak bangun nak minta pergi haji. Tak bangun nak minta ni. Nak minta sedekah. Sebab apa? Sebab kelebihan sedekah itu mampu mengawalkan diri kita. Mampu memelihara kita. Mampu menjaga kita daripada azab api neraka. Daripada siksaan kubur. Daripada segala fitnah-fitnah yang ada di padang mahsyar. Oleh itu, kita sama-samalah. Sama-sama pakat kita minta pada Allah. Supaya Allah Ta'ala permudahkan. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. So kita ni kena banyak minta ampun dengan Allah.
Kena banyak minta maaf dengan Allah. Apa ni? Macam mana kita nak minta ampun? Banyakkan beristighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tu. Banyakkan minta maaf dengan Allah. Apa dia? Yakni dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dua amalan ni tuan-tuan, jangan tinggal. Istighfar dan selawat. Sebab apa? Inilah nak membuktikan kepada kita yang kita cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kasih kepada baginda Nabi SAW. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rasa cukup sekadar tu saja. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jikalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keampunan pada diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati. Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada segala azab, musibah dan sebagainya. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.